Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku nak share dengan korang pengalaman yang terjadi kat satu flat ni. Okey, kisah ni aku nak cerita kat korang. Kisah ni kisah nyata dan sebenarnya terlibat dengan orang yang entahlah, kalau aku nak cerita sebenarnya agak seram, tetapi aku rasa dia tak tengok YouTube kot. Hopefully macam tu lah. Okay, kisah dia terjadi terkait dengan orang tu, tapi orang tu memang tak ada kena-mengena dengan aku. Cuma kisah dia tu yang akan terkait dalam cerita ni. Aku harap tak ada benda-benda yang buruk berlaku lah, sebab ini sekadar perkongsian yang terjadi dekat aku. Dulu ada satu ketika tu, aku 3 orang kawan. Okay, 3 orang kawan ni plan nak buat satu kerja and stay kat satu rumah kawan aku. So kita orang 4 orang total. Jadi 3 orang ni daripada luar, satu ni rumah dia. Okay, dia ni agak senang juga. Dia ada rumah satu untuk rumah dia lepak, dia ada rumah family dan dia suka pergi tempat lain. Dia tak selalu duduk lah kat rumah tu. So rumah tu hanya untuk rumah dia lepak-lepak dengan kawan-kawan dia. So rumah tu lah jadi rumah tempat untuk aku dengan kawan aku yang lain buat kerja tau. Jadi kisahnya rumah dia ni kat satu flat ni. Okay, flat ni bukanlah flat yang buruk yang macam orang kata apa, seram ke apa. Flat ni flat yang okey juga, ada lift and dia pun ada taman permainan. Flat yang bukan flat murah lah, bukan flat terbiar lah, senang cerita. Rumah dia tingkat 3 tau. Flat tu ada 4 tingkat tau. Okay, jadi waktu kita orang sampai tu nak dekat maghrib. Okay, kawan aku ni buka pintu rumah and then dia kata masuklah, buat macam rumah sendiri, nanti dia nak keluar, nanti dia balik-balik, dia cakap macam tu. Jadi kita orang pun kau tak tidur sini ke? Tapi dia kata dia nak ambil barang kat rumah parents dia. Jadi kita orang tak ada masalah lah. Rumah tu tak banyak perabot, adalah juga perabot tapi tak penuh lah. Kiranya benda-benda penting je macam peti ais, lepas tu meja makan, TV tak ada, lepas tu ada macam meja bulat untuk buat kerja, lepas tu bilik dia adalah katil, lepas tu bilik yang kita orang tidur tu ada tilam sahaja. So bilik dia ada 3. Okay, masa tu yang ada dekat dapur hanya pinggan mangkuk beberapa, lepas tu ada Maggi tau. Jadi waktu kita orang stay tu, dia ada cakap lah kalau lapar masak lah kan, kalau nak pergi beli ke apa ke ikut korang lah, dia cakap macam tu. So dia nak pergi rumah parents dia, and kita orang ni ingat yang dia akan balik lepak sekali dengan kita orang lah. Jadi dia kata dia nak keluar, so kita okay lah, tak ada masalah. Okay, hari pertama aku tidur rumah dia 2 hari tau. So hari pertama waktu nak malam dah sampai lepas maghrib tu, kita orang pun buat hal masing-masing, mandi dan sebagainya. Lebih pada pukul 9 tu dah dengar bunyi pelik tau. Dekat dapur bunyi macam pinggan pecah, lepas tu bunyi macam orang tarik-tarik meja, lepas tu bunyi macam orang macam menjerit, macam orang bergaduh. Tapi bak kata kawan aku, kalau duduk kat rumah flat ni memang macam tu lah, suara orang sebelah dengar, jiran-jiran sebagainya. Okay, rumah dia ni second last. Yelah, daripada ujung, kiranya naik tangga atau lift yang dekat tepi tu, ada satu rumah dia. Lepas tu baru rumah orang lain. So satu floor tu ada 4 pintu. Kiranya ada 6 pintu. Okay, 3 sebab berdepan. Yelah, satu rumah orang lain, rumah dia, satu rumah orang lain. And then depan dia pula ada rumah orang lain 3. Macam tu. Satu floor ada 6 pintu. Okay, lepas bunyi-bunyi macam tu, member aku dah cakap macam tu, nak senangkan hati. Aku pun macam okey, sebab masa aku masuk rumah dia tu memang aku tak nampak jemaah yang pelik-pelik. Sekadar nampak macam angin macam tu, lepas tu nampak macam lembaga sikit-sikit, lepas tu hilang, dah tak ada apa-apa. Lepas kita orang dah duduk solat semuanya, tak ada apa-apa lah kan, macam tak menyeramkan lah. Okey, kita orang pun buat kerja, tengah buat kerja, borak-borak apa semua, sambil buka laptop semua, tiba-tiba bunyi suara orang menangis. Bunyi suara menangis ni macam suara budak-budak tau. Sangat-sangat kuat. Lepas tu aku pandang kawan aku, kau dengar tak? Aku pandang kawan aku tu, kawan aku kata, biasalah tu kan, anak-anak jiran lah tu, dia cakap tu. Aku pun abaikan lah. Kita orang pun buat kerja balik. Tengah buat kerja, macam tu gelap-gelap, makan kacang apa semua. Aku tertidur. Kawan aku tu aku tak tahulah, tapi aku tertidur. Lepas tu aku terjaga disebabkan member aku balik tau. Bunyi lah buka pintu. Lepas tu aku tengok member aku macam mamai, aku macam tengok member aku tu tak pandang aku, dia terus pergi dapur. So aku bajet macam, dia nak kita tandas kot, sebab tandas kat dapur. Lepas tu aku buat tak tahulah, aku cuba baring balik. Lepas tu tengok handphone sekejap. Lepas tu aku nampak dia keluar daripada toilet tu. Dia keluar daripada toilet, dia terus pergi kat dapur, pergi kat peti ais. Dia pergi kat peti ais, dia buka peti ais, aku tak tahu dia buat apa. Dia tutup peti ais tu, lepas tu dia keluar, dia langsung tak tegur aku, dia langsung tak pandang kita orang kat ruang tamu ni. Lepas tu dia terus keluar. Jadi aku pun mungkin dia ada hal kot. Aku macam mana nak tegur, sebab malam tu pun memang aku pun macam acuh tak acuh sebab aku dah ngantuk. So aku buat tak tahu je lah. Member aku yang 2 orang lagi tu dah baru tidur sebab aku nampak dia orang macam dah baring kan.
Lepas tu habislah kisah malam tu. Siang tu pula kita orang nak makan tengah hari. So plan dekat luar lah, kita orang makan kat kedai. Jadi masa tu kita orang 3 orang ni dekat kedai makan, tunggu kawan aku seorang lagi yang owner rumah tu lah. Tunggu dia pun datang. Bila dia datang, dia lepak, dia kata sorry lah tak boleh join semalam apa semua, ada hal. Lepas tu aku macam fikir, itulah aku nak tanya juga, asal kau balik semalam kau tak pandang langsung aku tak tidur lagi waktu tu, aku tersedar kan, aku macam tu. Lepas tu dia kata, aku balik, mana ada aku balik macam tu kan. Lepas tu aku cakap, apa pulanya, aku dengar lah kau buka pintu, aku dengar bunyi kunci, lepas tu kau terus melonong pergi tandas, kau pergi peti ais kan, kau buka peti ais kan, lepas tu kau terus keluar. Aku tengok kau tak tegur aku malas nak tegur, aku pura-pura tidur, aku cakap macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba member aku ni cakap, aku tak balik lah malam tadi sebab tu aku minta maaf, aku tak boleh balik semalam, parents aku buat makan-makan apa benda semua, dia explain lah. Aku macam terus terdiam. Aku nampak kau balik, aku cakap macam tu. Nada aku macam dah lain. Lepas tu aku pandang dia lama-lama, aku tengok takut dia gurau kan. Lepas tu dia kata, aku tak balik. Korang dengar tak bunyi tu? Kejap. Lepas tu member aku ni macam tegaskan lah, aku tak balik lah semalam, kau jangan nak mengarut lah dia tu kan. Tak ada, aku tak balik. Member aku yang dua ni pandang je aku. Lepas tu aku macam, tak apalah kalau macam tu. Aku terus macam tu kan. Aku macam tak ada mood lah kan. Lepas dia cakap macam tu, aku diam je. Aku makan pun buat muka bengis je. Aku macam tak puas hati. Aku rasa macam dia tipu ni saja nak bagi ayat apa semua kan. Lepas tu dah semua tu dia tegur aku. Last lah pada settle makan apa semua, dia tegur aku, aku memang tak balik lah semalam. Aku tak payahlah muka pelik. Aku tak balik, takkanlah aku nak kena dengan kau. So aku macam yelah tak apa-apa, mungkin pandangan aku je kot, aku macam tu kan. So kita orang pun sama-sama semua balik dekat rumah tu. Masa tu nak buat kerja, tengah-tengah buat kerja macam tu kan, siang tau, tengah-tengah buat kerja macam tu, tiba-tiba dengar macam orang tarik meja kuat gila, tarik, lepas tu bunyi gerekang macam jatuh tau. Macam orang tarik meja, seolah-olah orang tarik meja tu daripada tingkat tinggi, lepas tu jatuh, terhempas, pecah, bunyi macam tu tau. And kita orang empat-empat terkejut, pandang each other. Lepas tu senyap, tak ada bunyi apa-apa dah. So member aku, owner rumah tu, dia dah macam, muka dia dah macam pelik-pelik sikit. Lepas tu dia cakap, aku rasa malam ni aku tak balik kot. Lepas tu kita orang cakap, janganlah, kau ni bagi rumah, lepas tu kau tak balik pula, apa benda kan. Lepaslah sekali kan, kita tengok cerita movie apa semua kan. Lepas tu member aku ni macam muka dia dah lain tau. Lepas tu dia kata dia nak keluar kejap. Masa tu aku dah macam syak dah, dia ni mesti something wrong yang dia nak tipu kita orang kan. Tu aku cakap, tak payahlah. Tu dia macam bersungguh-sungguh nak keluar. Waktu tu nak dekat-dekat maghrib, tapi waktu tu juga dia sungguh-sungguh nak keluar. Lepas tu aku cakap dia, kalau pun tunggulah lepas maghrib kan. Lepas tu dia cakap, tak aku nak gerak sekarang lah. Dia cakap kelang kabut tau. Lepas tu aku pun macam, tak apalah kalau macam tu, pergilah. Kita orang pun macam diam, tak cakap apa. Lepas tu buat kerja masing-masing. Malam tu gila-gila tau. Malam tu, mula-mula member aku dengar macam orang menjerit macam tu. Lepas tu dia tahu kita orang. Lepas tu kita orang macam, ya ke tak dengar? Aku tak dengar, kawan aku seorang lagi tak dengar. Lepas tu bunyi macam orang menangis, bunyi macam orang menyanyi. Lepas tu bunyi macam apa ni, tahu tak, macam orang mencakar sesuatu kan. Kuat sangat-sangat. Lepas tu aku macam, bunyi apa tu kan? Tu kawan aku ni pun macam, jom gerak kan, tak payah duduk sini. Lepas tu duduk bebel. Lepas tu aku terus decide nak call member aku ni lah, yang owner rumah ni. Aku call, aku cakap, kita orang nak gerak ni, semua nak gerak, semua tak nak duduk kat sini kan. Lepas tu member aku ni cakap, nantilah aku balik di sini tu. Lepas tu kita orang pun, okey, tak apalah, tunggu kau balik dulu baru kita orang keluar. Sebab kita orang nak kunci pintu tu tak ada, sebab memang kat dia. Kita orang keluar, balik, semua sama-sama. Lepas tu tunggu dia datang. Bila dia datang tu, dia dah macam get ready macam nak keluar. Dia macam dah get ready, macam dia bawa satu paper bag nak ambil barang dia dekat rumah tu, and then dia nak keluar. Tu dia cakap, malam tak payah tidur lah situ kan, dia tu. So member aku ni cakap, malam tak payah tidur sini kan, kita buat kerja ni sambung esok. Tu aku cakap lah, tapi dah malam kalau dah malam macam ni macam mana kan. Tak apalah, kita tidur je lah, kita settlekan kerja apa yang patut, lepas tu baru kita balik. Lepas tu kawan aku ni macam muka dia dah lain. Lepas tu dia kata, aku tak boleh tidur sini. Masalahnya korang kalau aku tak ada, korang tak nak tidur sini. Lepas tu aku cakap, tak, masalahnya apa benda? Kau tahu tak, rumah ni macam pelik. Aku dah meletup. Aku terus cakap, rumah ni macam pelik. Aku dengar, budak ni dengar. Aku cakap tu kan. Lepas tu aku terus bising. Biasanya kalau aku dengar bunyi ataupun aku nampak benda-benda pelik, aku je ni semua dah nampak ni apa benda kan. Kau sebenarnya ada simpan rahsia yang kita orang kan. Kau cakap betul-betul. Patutlah aku dah rasa daripada awal lagi aku rasa pelik. Aku nampak kau balik. Pelik dengan kau ni. Aku cakap tu kan. Lepas tu kawan aku ni macam diam. Lepas dia diam lama tu, kawan aku seorang lagi ni bersuara, cakap lah, apa hal Lepas tu kawan aku ni pun cakap, dia nak cakap satu benda lah. Jadi dia kata dia tak pernah tidur rumah tu. Dia kata kalau dia ada pun selalunya dia buat rumah ni macam sebagai rumah dia nak letak barang. Dulu ada orang sewa. Kira macam mana? Dia sewa rumah tu, lepas tu disewakan ke orang lain. Dia sewakan ke orang lain ni markup price lah. Lepas tu dia kata dia tak pernah duduk. Lepas budak last tu keluar, dia tak pernah duduk rumah tu. Dia macam jadikan rumah singgahan sebab barang-barang dia banyak, memang dia tak nak bawa keluar. Macam dia sayang lah rumah tu, sewa murah kan. Lepas tu dia cakap, mungkin sebab tinggal lama kot rumah ni jadi macam seram. Lepas tu masa tu kita orang dalam rumah tu lagi tau. Lepas dia cakap macam tu je, ada satu frame gambar kat ruang tamu tu pecah. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pecah.
Lepas tu kita orang dah pandang-pandang lah. Lepas kita orang pandang-pandang tu, aku terus cakap, tak apalah, kita keluar lah. Malam tu kita orang sebenarnya tidur rumah tu lagi, tapi kita orang balik lewat. Kita orang keluar dulu, malam tu baru sama tidur. So masa kat luar tu, kawan aku cakap ceritalah hal kisah ni kan. Atau aku cakap, kejap, malam nanti kita nak tidur kat situ lagi. So tak payah cerita lagi lah. Nanti dah settle, kita dah keluar, kita dah tak duduk situ, baru kita cerita. So kawan aku ni cakap, okey tak apa, cuma aku nak cakap kat korang, kalau korang dengar bunyi pelik-pelik ke apa, korang baca je lah doa apa-apa kan, dia cakap tu. Lepas tu kita orang pun okey, noted lah apa yang dia cakap. Maknanya kita orang faham lah rumah tu ada gangguan kan. Lepas tu waktu tu sebenarnya berat juga kita orang nak balik ke rumah tu, tapi sebab kita orang 3 orang, so macam okey lah kot. Duduk kat ruang tamu, buka semua lampu. Lepas tu member aku pasang surah Yasin dekat handphone. Buat kerja sekejap. Lepas tu kita orang tidur. Pukul nak sebelum subuh, pukul 4 lebih macam tu, member aku ni bangun. Yang ni aku tak tahu, dia cerita balik lah lepas kejadian. Member aku ni bangun nak pergi tandas. Lepas tu sampai je dekat tandas, dia terdengar macam orang ketuk tingkap dapur tau. Masalahnya kita orang kan tingkat 3. Bunyi orang ketuk tingkap dapur tu betul-betul macam orang ketuk. Lepas tu sampai kat dapur, dia pergi hintai, dia nampak macam ada betul-betul rupa tangan ketuk macam ni tau. So dia pun macam siapa pula tu kan. Dia macam lupa yang kita orang ni tingkat 3. Dia pun pergi ke dapur tu. Dia pun macam buka. Dia takut makcik-makcik, dia kata macam tu. Tapi aku tak tahulah logik dia macam mana kan. Dia pun pergi kat tingkap tu. Masa dia nak buka tu, lepas tu dia kata dia terkejut. Dia nampak macam muka burung besar tau. Muka burung, bukan burung hantu, ni kelawar. Dia nampak muka kelawar besar. Lepas tu mata merah, dia terus terkejut, dia berlari ke ruang tamu. Dia kata dia tak sedar sama ada dia pengsan ke dia tidur. Dia cakap macam tu lah kan. Tapi aku percayalah benda tu, sebab besok siang tu seluar dia hancing, dia terkencing dalam seluar. Jadi waktu kejadian tu, malam tu dia cerita macam tu lah kejadian berlaku. Kita orang yang 2 orang lagi ni tak dengar apa-apa, tak kena apa-apa. So dia je yang nampak benda tu. Ni dia cerita lepas kita orang keluar pada rumah tu. Siang tu kita orang kemas-kemas apa semua nak keluar. Masa nak keluar tu, kita orang tunggu member kita orang yang owner rumah ni nak kunci pintu. Masa tu tengah tunggu-tunggu, tiba-tiba kawan aku naik, berselisih lah dengan seorang makcik ni. Makcik ni diikat rambut sanggul. Lepas tu dia ada macam selempang apa benda, entah macam kain sari, macam tu lah lebih kurang. Dia selempang macam tu, dia lalu. Lepas tu dia pandang ke arah kami. Masa tu kawan aku nampak dia, tapi kawan aku nampak macam dia senyum lah, tak ada apa pun. Lepas tu aku pun macam buat tak tahu. Lepas tu tiba-tiba aku nampak dekat ujung side tu dia pandang. Bila dia dah sampai kat ujung penjuru nak turun ke lift tu, dia pandang ke aku tu kan. Tapi pandangan dia macam pandangan sinis tau. Macam tak tahu lah macam mana nak cakap, tapi macam bengis lah. Dia macam sinis bengis macam tu lah lebih kurang kan. So aku macam asal makcik tu kan. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada remote, muka nak bengis kan. Aku macam bengang lah. Lepas tu kawan aku cakap dia senyum je kat aku. Aku pun apa je lah kan, aku buat tak tahu. So kawan aku datang, kunci pintu rumah tu, kita orang pun turun. Okay, bila dah nak turun tu, sampai je dekat tingkat 2 tu, lift tu start. Lift start tu aku dah macam pelik dah, sebab siang. Lepas tu pula dia start lama gila tau. And then kawan aku ni try lah tekan loceng emergency tu kan, tekan, tak ada bunyi, tak ada respon apa-apa. Lepas tu kawan aku ni tiba-tiba, kawan aku yang owner rumah, tiba-tiba dia buka ayat kursi. Lift tu terus berjalan, kita orang pun terus keluar. Sampai je dalam kereta, aku pun terus tanya kat kawan aku, sebenarnya apa benda yang berlaku kan. Lepas tu dia minta maaf kat kita orang. Dia cakap rumah dia memang ada gangguan macam tu, tapi dia kata dia tak yakin sangat sebab dia tak berapa kerap kena. Dia kata dia jarang-jarang kena, kalau kena pun bunyi-bunyi. Jadi kata dia tak sangka yang kita orang tiga-tiga ni dengar benda-benda yang pelik. Lepas tu bila tanya, dia cakap sewa dia murah sangat. Dia kata sangat-sangat tak logik. Satu rumah 3 bilik dia dapat dalam harga 250. Padahal masa tu rate harga kat situ semua 600, 700. So dia kata murah dia dapat, dan dia pegang rumah tu lama. Dia markup price sebab tu dia jaga orang sewa tu pun. Orang tu sewa pun tak lama juga, 4 bulan je dia kata. Lepas tu lepas pada orang tu dah sewa, dah keluar, dia kata dia tak berani duduk rumah tu. Tapi barang-barang semua dia memang biar je, dia kata, sebab dia tak ada tempat nak letak. Lepas tu dia cakap kat kita orang, rumah tu sebenarnya ada kisah dia di mana rumah sebelah kami tu, okey kan aku cakap rumah dia second last kan. Rumah sebelah sini ni, bukan rumah yang belah sini kan, atas satu floor ada 6. Kiranya dia tengah-tengah, tapi yang sebelah kat tepi, bukan sebelah lift ni, yang kat tepi ni ada orang. Yang dekat lift ni yang kosong, tak pernah nampak orang, tak pernah nampak rumah tu macam dihuni, tetapi ada orang. Kau faham apa yang aku sampaikan? Kiranya rumah tu bertuan, tapi tuan daripada jarak jauh. Rupa-rupanya rumah sebelah tu rumah bomoh, dia selalu merawat orang apa semua, dan dia hanya ada pada hari Khamis malam Jumaat. Dia ada pada hari Khamis malam Jumaat. Tapi masa kita orang duduk tu weekend, memang dia tak ada kat rumah tu, tapi bunyi yang ada sebab dia merawat, dia buat apa-apa ke,
dekat rumah tu. Kiranya dia tempat lain, tapi rumah tu yang digunakan untuk buat rawatan dia tu. Lepas tu member aku cakap lah, bunyi yang korang dengar, apa benda yang berlaku tu apa semua daripada rumah sebelah. Kiranya buat kata kawan aku, dia bukan nak ganggu kami, tapi memang dia dah macam tu. Rumah tu memang dah ada gangguan. Maknanya kalau dengar-dengar bunyi tu, dia tengah buat operasi, buat kerja-kerja macam tu. Tu yang bunyi menangis, bunyi tarik meja apa semua, bunyi bergaduh, itu semua terjadi sedangkan rumah tu kosong. Dan bukan semua orang dengar benda-benda macam ni. Dia cakap orang-orang yang nak terdengar, dengar. Dia kata mungkin kita orang ni sebab kita orang duduk sekejap, orang baru, mungkin sebab itulah kita orang terdengar benda-benda tu. Lepas tu aku tanya kat dia, habis yang malam kau balik tu memang aku nampak kau balik. Lepas tu dia cakap, jangan kau pelik pun, sebab aku pernah duduk kat situ. Dia kata masa dia duduk tu, dia dengan mak dia, dengan abang dia. Tapi malam tu dia nampak abang dia keluar masuk rumah beberapa kali, sedangkan abang dia tidur je, tak buat apa-apa. Yang dia kata benda ni biasa kalau dia jema-jema lepas tu bunyi-bunyi. Memang orang sebelah ni memang dia buat macam tu rawatan dia. Lepas tu kawan aku ni ceritalah yang kisah aku cerita tadi, yang dia nampak ada orang ketuk dekat tu kan. Lepas tu kawan aku cakap lah, kau tak terfikir, kita kan tiga-tiga, macam mana orang tu boleh ketuk? Lepas tu member aku ni cakap, dah aku tak terfikir apa-apa pun masa tu. Lepas tu dia cakap itu pun salah satu daripada gangguan tu lah. Mungkin dia rawat kat rumah sebelah tu tapi tempias, ataupun dia memang saja nak usik-usik sikit-sikit ke, tak tahulah kan. Tapi itulah yang terjadi masa kita orang stay kat situ. Benda ni seram tau, sebab dia ganggu dengan bunyi-bunyi. Tapi waktu kita orang dengar bunyi tu, kita orang tak dengar betul-betul, memang kita orang tak dengar betul-betul dalam rumah tau. So tu kita orang macam okey lagi, sebab kita orang dengar sini-sini. So rumah tu kan macam rumah flat, and then dekat-dekat dengan jiran, kita orang macam expect mungkin orang sebelah. Kita tak apa-apa rasa macam benda tu gangguan. Tapi bila dia dah cerita macam tu, auto jadi seram. Kita orang terus macam terfikir-fikir. Yang tak tahan ni, lepas kita orang balik rumah tu, kawan aku yang lagi 2 orang tu, kiranya kita orang 3 orang, tiga-tiga ni mimpi beli-beli. Lepas tu aku sampai tahap aku mimpi nampak satu susuk ni macam perempuan. Lepas tu dia macam kembang belah belakang ni macam ada sayap, tapi bukan sayap lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu dia macam mengilai ke arah aku. Asal aku macam, janganlah kita orang terkena tempias. Rasanya macam tak ada kutuk apa-apa kan. Aku macam tu lah dengan kawan aku. Tapi Alhamdulillah tak ada benda-benda yang pelik. Cuma kejadian tu sangat-sangat seram. Sebab tu kalau kita, siapa-siapa je kalau duduk kawasan rumah dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam, ataupun orang yang yang bomoh kan, memang akan sikit sebanyak terasa bahang keseraman tempias tu. Sebab yelah, benda-benda yang dia buat kan kadang-kadang dia menguja setan dan apa semua. So benda tu bahaya lah, macam benda tu macam terkait lah. So kita kalau macam tak dek kena-mengena tu, better tak payah capur sangatlah mulut. So Alhamdulillah masa tu kita orang okey je. Cuma kisah tu agak menyeramkan jugalah bagi kami. Bagi aku macam, tak, kau kalau nak buat kerja macam tu tak payah duduk rumah flat, duduklah rumah satu, rumah yang memang sebiji kau seorang, jauh daripada pelosok alam kan. Macam menyusahkan orang jugalah. Ini kena kita orang yang jadi macam blur-blur masa tu. Kalau kena budak-budak kecil, baby ke apa kan, macam kan dah jadi gangguan macam tak baik lah macam tu. So itulah dia kisah pengalaman aku yang aku nak share dengan korang. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa terguris hati mana berpihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.